Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi, hari ini kita akan belajar subjek matematik tingkatan 1 bab 9 iaitu poligon asas. Jadi, sebelum saya bermula, saya ingin bertanya, adakah ini bentuk poligon? Ya, tidak. Ianya bukan bentuk poligon kerana ianya bukan bentuk yang tertutup. Jadi, apa itu poligon? Poligon merupakan suatu bentuk tertutup pada suatu satah dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Apa itu poligon? Bentuk tertutup pada suatu satah dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Faham? Jadi beralih kepada subtopik 9.1.1 menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan perpenjuru poligon. Baik, sebagaimana yang kita nampak di sini, kita mempunyai dua bentuk poligon iaitu satu segitiga dan satu lagi adalah segi empat tepat. Jadi kita akan belajar macam mana kita ingin menghubungkaitkan antara bilangan bucu dan juga bilangan sisi. Baiklah, bagi bentuk segitiga, ianya mempunyai 3 bucu. Manakala bagi segi empat tepat pula, ianya mempunyai 4 bucu. Jadi, selepas kita mengira bucu, kita akan mengira bilangan sisi bagi setiap bentuk poligon ini. Segitiga mempunyai 3 sisi dan segi empat tepat mempunyai 4 sisi. Jadi, apa yang kita boleh hubungkaitkan antara bilangan bucu dan bilangan sisi? Ya, betul. Bilangan bucu bagi suatu bentuk poligon itu sama dengan bilangan sisi bagi suatu bentuk poligon. Jadi, apa yang kita boleh rumuskan? Bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Faham? Seterusnya kita akan beralih kepada perpenjuru. Apa itu perpenjuru? Perpenjuru ialah garisan daripada bucu ke bucu. Apa itu perpenjuru? Garisan bucu ke bucu. Jadi, sebagai contoh yang kita dapat lihat di sini, kita mempunyai bentuk segi empat. Berapa perpenjuru yang ada pada segi empat ini? Segi empat mempunyai 2 perpenjuru. Selain itu, kita boleh mencari bilangan perpenjuru menggunakan formula N dalam kurungan N tolak 3 tutup kurungan dibahagikan dengan 2. Jadi, N tu apa? N tu adalah perwakilan bagi bilangan sisi. Jadi, macam mana kita nak buktikan bilangan perpenjuru yang kita cakap pasal segi empat tadi adalah betul? Kita gunakan formula ini, kita gantikan nilai N dengan bilangan sisi segi empat. Segi empat mempunyai 4 sisi. Jadi, 4 dalam kurungan 4 tolak 3 tutup kurungan dibahagikan dengan 2. Jadi, 4 darab 1 sama dengan 4 dibahagikan dengan 2 sama dengan 2. Jadi, betul lah tadi. Segi 4 itu mempunyai 2 perpenjuru. Jadi, kalau saya tanya, segitiga ada perpenjuru tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab segitiga tak ada garisan yang temukan daripada bucu ke bucu yang lain. Macam mana kita nak buktikan? Kita guna formula tadi. Kita gantikan nilai N dengan 3. 3 dalam kurungan 3 tolak 3 tutup kurungan dibahagikan dengan 2. 3 darab kosong, kosong. Kosong bahagi 2, kosong. Jadi, perpenjuru bagi segitiga adalah kosong. Maksudnya segitiga itu tidak mempunyai perpenjuru. Seterusnya kita akan beralih kepada subtopik 9.1.2 melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang dilabelkan. Jadi, poligon ini mempunyai 3 bucu. Maksudnya dia ada 3 sisi dan nama poligon ini adalah segitiga. Dan macam mana yang kita tahu juga tadi, poligon yang mempunyai 4 sisi dipanggil segi empat. Jadi, ada tak bentuk poligon yang mempunyai 5 bilangan sisi? Ada. Namanya adalah pentagon. Poligon yang mempunyai 5 sisi dipanggil pentagon. Yes.
Jadi, untuk poligon yang mempunyai 6 sisi dipanggil hexagon. Jadi, macam mana kita nak ingat? Hex, H-E-K-S, S itu maksudnya 6. Maksudnya dia ada 6 bilangan sisi, jadi namanya adalah hexagon. Jadi, apa pula nama poligon yang mempunyai 7 bilangan sisi? Namanya heptagon. Jadi, macam mana kita nak ingat? Kalau tadi namanya hex, selepas hex kita ada hep. Heptagon adalah poligon yang mempunyai 7 sisi. Seterusnya adalah poligon yang mempunyai 8 sisi, iaitu oktagon. Macam mana kita nak ingat? Oktagon. O stands for August. August adalah bulan 8. Jadi ianya mempunyai 8 bilangan sisi dan ianya dipanggil oktagon. Seterusnya adalah nonagon. Macam mana kita nak ingat? Sama saja macam hexagon tadi, cuma kali ini hurufnya ada di depan. Nonagon. N maksudnya 9, 9. Maksudnya poligon ini mempunyai 9 bilangan sisi dan ianya dipanggil nonagon. Dan yang terakhir sekali kita akan belajar hari ini adalah dekagon. Dekagon merupakan bentuk poligon yang mempunyai 10 bilangan sisi. Macam mana kita nak ingat? 1 dekad sama dengan 10 tahun. Maksudnya 10 itu adalah 10 bilangan sisi dan ianya dipanggil dekagon. Jadi apa yang kita boleh rumuskan daripada apa yang kita belajar hari ini? Bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Bilangan bucu bentuk poligon sama dengan bilangan sisinya. Apa lagi yang kita belajar hari ini? Perpenjuru. Perpenjuru adalah garisan daripada bucu ke bucu. Perpenjuru adalah garisan bucu ke bucu. Ataupun kita boleh cari perpenjuru menggunakan formula. Apa formulanya? N dalam kurungan N tolak 3 dibahagikan dengan 2. So kita akan dapat bilangan perpenjuru. Dan yang terakhir sekali kita belajar hari ini adalah nama-nama poligon mengikut bilangan sisinya. Kita ada segi 3, kita ada segi 4. Selepas 4, 5. 5 dipanggil pentagon. Sisi 6, hex. S is for 6. Maksudnya hexagon adalah bentuk poligon yang mempunyai 6 bilangan sisi. Selepas hex kita ada heptagon. Heptagon merupakan poligon yang mempunyai 7 bilangan sisi. Seterusnya adalah oktagon. August, bulan 8, dan ianya bermaksud poligon itu mempunyai 8 bilangan sisi. Jadi namanya adalah oktagon. Dan yang ke-9 adalah nonagon. Bentuk poligon yang mempunyai bilangan sisinya 9 dipanggil nonagon. N, 9, nonagon. Dan yang terakhir sekali adalah poligon yang mempunyai 10 bilangan sisi, namanya dekagon. Dekad, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. 10 itu bermaksud 10 bilangan sisi dan ianya dipanggil dekagon. Sekian saja daripada saya. Semoga ianya bermanfaat untuk semua dan terima kasih. Assalamualaikum.